Ini ke kerajaan yang tuan-tuan nak buat lepas ni? Okey, kita cerita UMNO dahulu. Ni UMNO dahulu. Ni UMNO dahulu. Ini bersatu UMNO dahulu, inilah dia. Okey. Sekarang ni dia nak jadi hero. Kononnya kerajaan gagal dan sebagainya. Sekarang ini UMNO is just around the corner nak jadi kerajaan. The next pilihan raya, tuan-tuan nak pilih UMNO lagi ke? Itu soalan saya. The next pilihan raya ni, tuan-tuan nak pilih UMNO lagi ke? Ni saya baru cerita tentang Hunan, tuan-tuan. Saya belum bercerita. Saya dah buat satu video tentang Najib. Saya buat video dahulu tentang Mahathir. Zaman mereka memerintah, zaman BN, zaman UMNO. Bagaimana dia spending dia orang satu hal. Bagaimana dia sakau, dia ambil duit rakyat beratus juta, bilion. And now, tak lama lagi pilihan raya tahun depan, tuan-tuan. Ni saya nak cerita. Pilihan raya tahun depan. Pilihan raya tahun depan. And tahun depan ini kita akan menyaksikan satu pertemuan yang agak hebat. Antara UMNO, antara kerajaan, antara semua. Pertemuan yang agak hebat akan berlaku. Tapi persoalan paling utama, siapa yang akan menjadi kerajaan? Dan yang akan menjadi kerajaan, tuan-tuan, saya nak bagi tahu, UMNO bercita-cita nak jadi kerajaan. Dan saya rasa UMNO akan dapat peluang besar kalau sekiranya rakyat tak nampak bahawa apa yang mereka lakukan ini sebenarnya adalah cuba untuk mengaburi mata kita. Dia nak kaburkan mata kita. Apa yang dia nak kaburkan mata kita, tuan? Ini bukan salah dia orang. Ini bukan kesalahan mereka. Ini sebenarnya adalah usaha yang dibuat oleh mereka nak membantu rakyat. That they can do better. No. Ular, dia boleh salin kulit. Salinlah kulit berapa banyak sekali pun, tetapi ular tu tetap ular yang sama. It's not about the skin, tuan-tuan. It's about how deep dia dah jadi ular tersebut. Ular tak boleh tiba-tiba kata dia nak jadi katak. Ular tak boleh tiba-tiba kata aku tak jadi makan katak, aku nak makan sayur hari ni. No. Snake will always be snake. No matter how many times they change their skins. Ular akan tetap ular, tak kisah berapa kali dia tukar kulit dia. And kerajaan sekarang ni pun, it's learning from that. Dia belajar daripada tempat yang sama. So kalau macam tu, kita perlukan kerajaan baru. Hari tu orang duk berbincang, kerajaan baru. Kerajaan baru yang macam mana? Tahu tak, tuan-tuan dan puan-puan, Pakatan Harapan yang sekarang ini, yang tuan-tuan tengok ni, DAP PKR Amanah ni, tak pernah jadi kerajaan yang memerintah. Kenapa? Tuan-tuan tahu tak? Menteri-menteri di bawah kabinet Mahathir, hari ni Mahathir kata, dia kata Anwar patut jadi PM. Saya kata BS lah Mahathir. Kan? Dia duk salahkan Muhyiddin. No, it's your fault. Saya nak bagi tahu, kerajaan di bawah Mahathir, PKR ada 3 orang je kerajaan yang betul-betul sekarang ini stay dalam parti menteri dia. Siapa? Kak Wan, Saifuddin Nasution, Fuzia Saleh. The rest semua dah melompat. Betul tak? Betul tak betul? Okeylah, Siva Rasa. The rest semua dah melompat. Yang PKR lah, betul ke PKR ni, yang Amanah masih stay. Oh, Amanah kalau dia melompat tu ni lagi mana kan? Dia masih stay. DAP, dia masih stay. Sama juga, dia nak melompat takkan dia nak masuk Bersatu. Bersatu tu Parti Melayu. So bukan nak kata dia akan melompat. No, saying is, sekarang ini mereka yang dahulunya memegang jawatan menteri semua dah melompat. Yang tertinggi, Azmin melompat, Muhyiddin Yassin. Kalau kita cakap tentang Xavier, kita bercakap tentang siapa lagi? Zuraidah Kamarudin. Kita bercakap tentang Mahathir sendiri. Dan mereka ini adalah kerajaan PH sebelum ini. So, the real PH, kerajaan PH yang sebenarnya, yang betul-betul cream di cream, yang diperintah oleh, yang dipimpin oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, tidak pernah memegang dan memerintah negara ini. Sebab itu Datuk Seri Anwar Ibrahim menolak jawatan selain daripada Perdana Menteri sewaktu Pakatan Harapan dahulu. Tahu tak kenapa? Bukan sebab dia gila kuasa. Sebab dia tahu. Dia kenal Mahathir berapa puluh tahun. Dia bersama dengan Mahathir berapa puluh tahun. Dia tahu rancangan Mahathir. Kalau dia terima apa-apa jawatan less Perdana Menteri, even TPM sekalipun, itu hanya menempah maut. Sebab anything less than PM, he can basically do anything. Dah berlaku. Dia letak jawatan tanpa bagi notis. Sebab itu hari tu saya debate, saya divert sikit pasal benda ni. Tak kisahlah tuan-tuan, boleh ambil tak boleh ambil. Dalam satu
dalam Clubhouse hari tu saya debate. Dalam debate tu dia ada orang yang bukan mana-mana parti, dia kata dia tak mana-mana parti, ada pemuda UMNO, ada pemuda Bersatu yang bekas PKR melompat, ada pemuda PKR tapi tak ada perjawatan. Semua ada dalam tu. So dia orang kata kerajaan PH adalah kerajaan yang gagal. Semua duk cakap, saya dengar, saya speaker tapi saya tak cakap apa sebab saya nak dengar. Budak-budak muda, yang pemuda Bersatu pun ada kat situ, pemuda muda, parti muda pun ada kat situ. So semua cakap, kita nak, tajuk dia adalah hala tuju politik masa hadapan, hala tuju macam pembentukan politik baru, something like that. So dia kata politik kena macam tu, negara kita macam ni, kita kena buat macam tu, macam ni, macam tu. Ada yang bukan menyokong mana-mana parti, dia kata kerajaan PH gagal. Kemudian yang dulu PKR kata kerajaan PH gagal, semua kata gagal. And then speaker pun kata, Iswardi, minta tolong cerita, komen sikit benda ni, apa topik ni. Saya kata macam ni lah. Saya kata number one, your idealism is very nice. I applaud. Saya applaud your idealism. Tak kisahlah sama ada you sokong UMNO ke, you sokong Bersatu ke, you tak ada parti ke, atau you sokong Pejuang ke dan sebagainya. Saya tak kisah. I applaud your idealism. Tetapi saya nampak you only masih muda dalam politik. Saya tak kata saya ni terlalu tua, tapi saya dah terlibat dengan politik ni more than 20 years. Saya dah melihat semua daripada peringkat bawah ke peringkat atas. Saya kata idealism is good. Idealism ni boleh membuatkan kita adalah satu tools yang kita boleh gunakan untuk check and balance. Adakah kita dah lari daripada objektif kita atau tidak? Number one, saya kata idealism dia apa? Dia kata sepatutnya, yang bukan parti inilah, parti bukan menyokong mana-mana parti, dia kata apa? Kita sepatutnya, kalau sekiranya jadi Perdana Menteri, dia orang boleh buat macam apa-apa saja sebenarnya. Tapi Pakatan Harapan tu tak mampu buat. Manifesto pun tak mampu dia orang nak tunaikan. Dia kata semua setuju. Saya kata macam ni lah. Saya tanya dengan yang tak ada parti tu. Saya kata, okay, saya tanya you. Katakanlah awak Perdana Menteri esok hari. Awak diangkat pada jadi Perdana Menteri. Sehari lepas tu, apa yang awak boleh buat untuk mengubah apa yang berlaku dalam negara ni? Daripada segi polisi lah, saya kata. Oh, macam-macam dia kata. Internet kita, pelajaran kita. Saya kata, no. You choose one. Choose one. You tak boleh nak buat esok hari semua. Within one day, dalam masa satu hari, apa yang you boleh buat? Oh, okay, dia kata, kita ada duit, kenapa kita tak tingkatkan infrastruktur internet? Okay, let's focus on infrastruktur internet. How much do you think you gonna need untuk tingkatkan infrastruktur internet? Dia kata, 100 billion? Okay, let's say 100 billion. Now, you as a Prime Minister, you rasa you boleh luluskan tak dalam masa satu hari 100 billion tu? Oh, of course, saya kata saya boleh luluskan. Ini negara demokrasi ke negara autokratik? Atau negara monarki? Atau negara komunis, saya kata. Kita ada proses. Even you are the Prime Minister of this country, 100 billion tu you tak boleh luluskan dalam masa satu hari. Kita ada kabinet. Kita ada proses, saya kata. Ini will take years. Okay, it will take months. Sometimes years. Amount yang macam tu, you kena bawa ke dalam kabinet. Bincang, bahas. Bawa ke dalam parlimen. Luluskan. Dia bukan hari ni Perdana Menteri, esok semua boleh lulus. It's a process, saya kata. Now, another thing saya punya point, saya kata macam ni. You take that 100 billion. Tahu tak bajet negara setiap tahun berapa? Dia tak tahu. Tak sure dia kata. Bajet negara setiap tahun is about 3 to 400 billion saja. Let's say lah 400 billion. Let's say lah 500 billion for the sake of argument. Ada 70 kementerian. Okay lah, katalah you ada 50 kementerian. When you take from 500 billion, 100 billion, you are left, maksudnya 1/5 you dah bagi satu kementerian komunikasi. What about the other 40, maksudnya 4/5 tu. You nak bahagikan with another 50 to 60 kementerian. Is it going to be fair? Kementerian lain akan kata, education, kami nak juga 100 billion. Kemudian pertahanan pun kata, kami nak 100 billion. Kemudian polis pun kata, KDN pun kata, kami nak 100 billion. Semua nak 100 billion. Because you know, it's easy untuk kita nak bercakap, tapi bila kita betul-betul duduk dekat situ, it's not going to be easy. We are talking about process. We're talking about really being fair. You bagi 100 billion dekat satu kementerian. What about the other 49 or 69, 79, 59 kementerian you yang lain? Because you ada limited budget. Okay, itu satu hal. Kemudian dia kata, kalau macam tu esok-esok dia tak mengakulah bahawa Pakatan Harapan ini telah gagal dalam melaksanakan manifesto. Saya kata macam ni lah. Saya tak kata Pakatan Harapan berjaya melaksanakan manifesto. Tapi dalam masa sama, saya tak kata Pakatan Harapan telah berjaya, betul.
berjaya dalam masa melaksanakan manifesto, tetapi dalam masa yang sama saya juga mengatakan Pakatan Harapan tidak gagal dalam melaksanakan manifesto. Dia tanya macam mana pula? Kenapa pula macam tu? Saya kata macam ni. You kata tadi ada seorang tu bercakap tentang Pakatan Harapan akan bagi 10,000 bas public bus percuma dalam satu penggal. Saya tanya satu penggal tu berapa lama? Dia kata satu penggal tu 5 tahun. Betul? Betul, 5 tahun. You sure? Yes, you sure 5 tahun. Berapa lama Pakatan Harapan berkuasa? 22 bulan. Berapa lama 22 bulan? Berapa tahun 22 bulan tu? Tak sampai 2 tahun. Okey. Saya kata macam ni. Katakanlah saya ada satu rumah. Saya nak buat satu rumah lah. Bukan rumah, mansion lah. Satu agam. Mansion yang besar. Di atas tanah yang luas. Dan saya kata, you are the best contractor. You kata, saya the best contractor in Malaysia. Okay. I give you this land. You datang dengan plan. So, dia pun datang dengan plan. Saya setuju dengan plan tersebut. Harga pun kita setuju. Saya kata, berapa lama you nak buat rumah saya ni? Rumah tuan ni, saya kira-kira 5 tahun tuan. Untuk proses tanah mendap apa semua dengan ni. 5 tahun dengan landscape semua 5 tahun. Betul 5 tahun? Okay, 5 tahun. Alright. Saya setuju. Kita sign agreement 5 tahun. 22 bulan kemudian, saya pun datang balik nak tengok progress. Saya datang. Mana rumah aku ni? Ni apa hal tiang je ni? Mana dinding? Mana tingkap? Mana bumbung? Mana aku punya landscape cantik yang kau gambarkan dalam ni? Tuan, kenapa tuan tanya macam tu? Tak. Mana dia semua? Tuan, kita setuju 5 tahun tuan. No. You kata you adalah kontraktor terbaik di dalam negara ni. Ya, saya terbaik. Okey. So mana rumah saya? Tuan, kita janji 5 tahun. Ni baru tak sampai 2 tahun lagi. No. Ni apa ni? Tak menunaikan manifesto kamu ni, kenapa? Kamu bagi saya manifesto, blueprint ni. Kamu kata kamu akan selesaikan. Bagi saya rumah yang cantik. Mana rumah tersebut? Kamu telah gagal. Kamu telah gagal menunaikan janji kamu. Saya kata, kontraktor tu kata, tuan, janji kita 5 tahun. Janji kita 5 tahun. Tuan datang 22 bulan, tak sampai 2 tahun, tiba-tiba kata saya gagal. Kemudian dia pun kata, okey, kalau macam tu saya tamatkan kontrak kamu, saya bagi pada orang lain. Soalan saya, adakah dia gagal? Adakah kontraktor itu gagal? Kalau anda adalah kontraktor tersebut, anda anggap diri anda gagal ke tidak? Because you always put yourself as outsider. Betul lah. Kan, kata kontraktor terbaik, tak boleh buat rumah pun, tinggal tiang je. Tiang je. Tanah pun tak habis lagi nak tembok. Lepas tu rumput pun masih lagi patches over patches. Memanglah rumput patches kan, sebab nak tunggu dia tumbuh, ambil masa. So what do you think? Kontraktor tu dah gagal atau berjaya? Tapi ada benda yang dia tak tunaikan dalam manifesto tu. Ada benda. Saya selalu tanya soalan ni. Apa benda yang tak ditunaikan dalam manifesto tu? Dia kata antaranya adalah harga minyak RM1.50. Saya kata manifesto tu ada tulis harga minyak RM1.50. Ini antara hujah yang paling bangang pernah saya dengar lah. Menunjukkan kau tak baca pun manifesto tersebut, tiba-tiba kau kata gagal dalam debate tu. Okey, saya tanya macam ni. Kemudian dia kata, ada seorang budak bersatu lah, dulu PKR. Dulu aku PKR, dia kata. Aku nak tanya kau, kenapa PH tak nak bagi 20% royalty kepada Sarawak? Sekarang ini PN bagi royalty kepada Sarawak. Saya tanya, kau tak baca berita ni? Kenapa pula? Saya kata, number one, PH bagi 20%. Sebelum PH nak bagi 20%, kita kena securekan dalam bentuk agreement. Ubah perlembagaan. Ingat? Saya debate YB Idris Buang untuk ubah perlembagaan. Artikel 1-2 Perlembagaan Malaysia. Apa saya cakap dalam perlembagaan tersebut? Kita kena naikkan status Sabah Sarawak daripada sebahagian salah satu negeri dalam federal kepada wilayah. Sebelum kita bagi 20%. Sebab kalau kita tak ubah title, maka umpama kita bagi ni, anytime dia orang boleh tarik pada bila-bila masa. The basic rights tu kena ubah dahulu. Tetapi siapa yang menolak basic rights tersebut? GPS tidak mengundi bersetuju untuk mengubah. Kenapa? Tanya orang GPS lah. Saya debate dengan Idris Buang dengan isu ini. Saya kata, bodoh. Orang dah nak bagi hak engkau tolak. Salah, itu salah GPS. Tapi dia kata, tak, PH tak bagi. Kami bagi sekarang. Kita bagi duit 2 bilion kepada Sarawak. Saya kata, number one, 20% is not 2 billion. Get your facts straight dahulu, saya kata. Number two, kau tak baca berita ke? 2 bilion itu adalah bayaran Petronas kepada Sarawak untuk sales tax. Cukai jualan. Bukannya 20% royalty. Dia terdiam. Dia tak boleh nak jawab benda tu.
I mean, saya kata, kalau you nak jadi pemimpin masa depan, before you had logging dengan me, before you nak debate dengan saya, please read your facts first. Baca fakta dulu before you come to me. And saya tanya kat dia, dulu kau kata kau PKR, betul? Dulu kau duduk dalam kementerian, betul? Betul dia kata. Jadi kau gagal lah dahulu kan? Tak, kita tak gagal. Yang mana satu ni? Kau kata PH gagal, engkau lah dulu PH. Kalau engkau dulu PH, maksudnya kau gagal lah. Oh tak, kami tak gagal. Oh jadi PH berjaya lah dulu. Dia diam. Tuan-tuan, this is the kind of people that we deal with. But what I mean is this, kesimpulan. Kita perlu kerajaan baru, betul. Dan kerajaan PH sekarang di bawah Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga pimpinan Pakatan Harapan dia sekarang tak pernah lagi memerintah sebagai Perdana Menteri. Dulu kerajaan Mahathir. It's not an excuse. Siapa menteri-menteri di bawah Mahathir yang paling tinggi? Azmin Ali. KDN siapa? KDN masa itu adalah Muhyiddin Yassin. Siapa menteri luar? Menteri luar Skani Syamuddin kan? Siapa menteri luar? Menteri luar siapa? Saifuddin Abdullah. Sekarang ni multimedia. Semua. Siapa KPKT? Siapa KPKT? Zuraida Kamaruddin. Siapa KPLB? Pembangunan luar bandar? Rina Harun. Ni semua jawatan-jawatan yang sangat penting, memegang billion of dollars. Lepas tu Mazli Malik, Kementerian Pendidikan, digantikan oleh Mahathir. Ingat tak? Jangan tak ingat. Baru je beberapa tahun. Belajar sejarah. Sarawak. Pilihan raya kita jangka hujung tahun ni. Saya jangka hujung tahun ni lah. Kenapa? Kerana sekarang ini adalah kerajaan caretaker. Sarawak tidak mempunyai kerajaan. Itu kita kena faham. Dan selepas 1 Ogos ini, sebenarnya 1 Ogos ini menunjukkan Sarawak sudah tidak ada kerajaan. Bila tidak ada kerajaan, maksudnya kerajaan yang ada sekarang adalah caretaker government. Government di bawah Yang di-Pertuan Agong. Apa limitasi caretaker government? Nombor 1, kerajaan tidak boleh membuat polisi dan undang-undang baru. Apa contoh polisi dan undang-undang baru yang kerajaan Sarawak tidak boleh buat? Dia tidak boleh buat bajet. Dia tak boleh buat bajet. Kerajaan negeri tak boleh buat bajet. So kalau tak boleh buat bajet, maksudnya tahun depan kerajaan Sarawak tak ada bajet kalau dia tak buat election tahun ini. So nak tak nak, Sarawak adalah negeri yang paling cepat dapat vaksin. Bukan sebab bersatu sayang Sarawak. Sebab itu Selangor banyak hilang vaksin kan. Hari tu komplain vaksin tak cukup. Semua hantar kat Sarawak. Sebab election is coming. And dekat Sarawak sekarang ni, kalau tak silap dengar saya, siapa orang daripada luar nak masuk 21 hari kuarantin. 21 hari kuarantin, bukan 14 hari lagi saya dengar lah. 14 hari dah tak ada, 21 hari. Sabah 14 hari. Kenapa tuan-tuan? Pilihan raya nak dekat, menghalang orang luar daripada masuk sekarang ni. So it's all about local people. So harapan saya tak banyak lah. Saya tak nampak parti pembangkang yang kuat. Maksud saya, DAP tu saya rasa boleh kekal. Amanah out. Dan maaf saya kata, Amanah sekarang ni pun saya nampak bukan setakat, ini saya cerita dalaman Amanah bukan setakat tak akan mampu menang, malah kerusi yang mereka nak bertanding sekarang ni diorang let go. Amanah dah let go kerusi diorang. Punyalah let go kerusi diorang. Ada di antara ni saya cerita, orang MPN sendiri yang offer saya kerusi bertanding kerusi Amanah dahulu punya. Yang saya tahu kalau saya bertanding kerusi tu, confirm hantar diri terjun je lah. Kalau kau nak offer 2 tahun lepas, kau offer, bukan sekarang. Minta maaf lah Sorry, I have to reject your offer. Itu menunjukkan apa? Itu bukan sincerity nak bagi kita bertanding. Itu sebab dah desperate sangat tak ada calon. Put someone else lah. Sorry, put someone else. Kita nak bertanding, kita bertanding sepatutnya kita dah ada plan kita. Tuan-tuan, sampai sekarang parti tak namakan lagi siapa calon. Imagine ni dah bulan 7 masuk bulan 8, 9, 10, 11, 12. Ada 4 bulan lagi. 4 bulan lagi nak pilihan raya ni. Kita tak tahu pun calon siapa. Yelah, calon-calon tu merasakan dia lah jadi calon. Okay, fine, dia jadi calon. Tapi kalau parti tak announce dia sebagai calon, orang bawah nak tahu macam mana. Sekurang-kurangnya bila parti announce sekarang, publicity dah ada, orang-orang rakyat yang pengundi dah tahu, oh ini bakal calon kita. Ini nama dia pun kita tak tahu. Tapi kita suruh dia bekerja kat bawah. Oh, kau turun sekarang ini, buat kerja, tak apa, kau akan jadi calon. Announce lah. What's so difficult about that? Takut dia akan melompat? Takut dia akan kena bayar? Bayarlah. Baru kita tahu kesetiaan dia. Baru kita tahu dia setia ke tak setia dengan parti. How much can they offer to them? Bayar. Kau nak tengok how much. But announce lah. Jangan jadi parti last minute lagi. Every freaking year, every freaking election,
Nak pilihan raya, esok hari nak pilihan raya, dah diumum pilihan raya, hari ni baru kita announce calon. Lusa umum pilihan raya, hari ni baru kita announce calon. Bila kita nak menang, nak macam ni? Jadi saya kata, kita takkan boleh menang. Kalau kita menang pun the few seats. Apa guna kita menang jadi beberapa kursi, lepas tu jadi pembangkang, lepas tu kita kena tekan. Macam mana kalau kau salah Kalau aku salah, baguslah. I always say this. Dulu masa kes naik, saya kata kes akan naik. Macam mana kalau kau salah saya kata kalau salah baguslah, tapi kalau saya betul, kita buat kajian on the ground. Kita buat kajian dekat lapangan. Kita nampak, kita tahu sentimen pengundi tu, kekuatan dia ni mana. Kita tahu pengundi Sarawak ni macam mana. Pengundi Sabah lain cerita. Pengundi Sarawak ni sangat lain. Orang Semenanjung yang nak buat kajian dengan Sarawak, jangan compare dengan Sabah. Because cara fikir, corak fikir, pemikiran, cara mereka faham, cara mereka berinteraksi dengan politik is totally different. Dia ada satu area 90% Melayu. Ada satu area tak sampai 1% Melayu. Tu vast dia punya majority dia. Kita boleh nampak macam tu dia punya, orang kata apa, perbezaan yang amat jauh. Ada kawasan Melayu, saya rasa Melayu pun tak ada. Ada Melayu pun tak ada. Kalau kita nak cerita undi Melayu lah. That's why pembahagian undi, pembahagian demografik pengundi tu kita tak boleh berdasarkan bangsa Melayu, Cina, India semata-mata. India lagi lah tak ada kat Sarawak. Bukan tak ada. Tapi jumlah dia terlalu kecil. Terlalu kecil. Bukan saya kata satu kawasan, the whole Sarawak tu kalau combine India, terlalu sikit. In fact, to be honest, saya mula-mula jumpa India yang Indian, orang India, punyalah di Sarawak ni tak ada Indian, kecuali mamak lah, Indian Muslim tu ada. Punyalah first time saya jumpa India ialah pada tahun 1995 dekat bus stand Kelang. Saya ingat lagi. Saya mula-mula jumpa India, saya tengok TV selalu kan. Saya jumpa India yang India tu, saya sama makcik ni lah. Oh, ini India. Punyalah. You all rasa macam lawak saya kata, ya ke first time jumpa India? Ya. Sebab saya hidup 18 tahun kat Sarawak, saya tak pernah jumpa orang India. Mamak tu ada lah, tapi mamak tu dah cakap Sarawak semua, rupa pun tak ada lah. Dia ada masjid India kat Sarawak, tapi tak ada lah rupa Indian India. Yang ni saya jumpa yang Indian, yang dengan pakaian sari dan sebagainya. Saya macam, saya teruja. Saya cakap, wah, inilah orang India. It was 1995. Now of course lah, ramai lah kawan-kawan Indian saya kan, tak kisahlah. But what I mean is, demographic is different. Cara fikir different. So nak menang tuan-tuan, kena fikir, kena strategi yang berbeza. Dan nak menang, tak sempat. That the plan, InsyaAllah 2023 kita cerita macam mana kita nak menang the next election. And lepas ni, GPS takkan boleh buat apa-apa.